Okey Ustaz. Kak Kila. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan, saya dan Hanis Syazana akan membentangkan kaedah pengajaran bersumberkan Al-Quran dan kaedah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, untuk saya akan menerangkan kaedah pengajaran bersumberkan Al-Quran. Okey, seterusnya. Okey, kaedah pengajaran bersumberkan Al-Quran, saya terus masuk kepada ayat Al-Quran. Okey, saya akan bacakan ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha. Allahu wasi'un alim. Okey, pengertian dia adalah perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai pada setiap tangkai pada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah maha luas kurnianya dan maha mengetahui. Okey, untuk ayat ni, ayat ni Allah menjelaskan tentang sedekah. Siapa yang berinfakkan ke jalan Allah. Allah beralih menjelaskan permisalan kaitan balasan yang berlipat ganda bagi orang yang berinfak ke jalan Allah. Siapa yang berinfak ke jalan Allah ataupun bersedekah ke jalan Allah, sama je. Allah akan balasan dia tu akan melipat ganda, iaitu balasan yang baik lah. Okey, perumpamaan keadaan yang sangat mengagumkan dari orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tulus untuk ketaatan dan kebaikan. Dalam berinfak tu kita kena ada sifat tulus untuk ketaatan dan kebaikan, bukannya keburukan. Seperti keadaan seorang petani yang menabur benih. Sebutir biji yang ditanam di tanah yang subur menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 700. Maksudnya satu dia bersedekah, dia akan dapat banyak ganjaran dia walaupun satu saja dia bersedekah ataupun dia berinfak ke jalan Allah. Okey, bahkan Allah terus melipat gandakan pahala kebaikan sampai 700 kali lipat atau lebih bagi siapa yang dia kehendaki sesuai tingkat keimanan dan keikhlasan dalam berinfak. Nak berinfak pun kena ikhlas, jangan kita nak tak nak macam tu. Okey, dan jangan menduga Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin sebab Allah maha luas kurnianya, dan jangan menduga dia tidak tahu siapa yang berinfak di jalannya dengan tulus sebab dia maha mengetahui siapa yang berhak menerima kurnia tersebut dan maha mengetahui atas segala niat hamba-Nya. Okey, kita jangan sedekah tapi niat sedekah tu kita kena ikhlas, tapi kita kena yakin juga yang Allah akan balas yang lebih baik untuk kita, sebab siapa yang bersedekah dia tak akan miskin. Dia bukan kita bagi harta akan dibalas dengan harta. Mungkin kita berinfak kita sedekahlah duit kepada orang yang memerlukan. Okey, mungkin Allah akan bukan dia membalas dengan harta juga, mungkin dia membalas dengan keluarga yang bahagia, membalas dengan kesihatan yang baik, membalas dengan yang perkara-perkara yang baik. Okey, seterusnya. Okey, sebab nuzul Al-Quran. Okey, asbabun nuzul Al-Quran surah Al-Baqarah 261 adalah berkaitan dengan mengenai sahabat Nabi Muhammad, iaitu Uthman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Okey, kedua-dua sahabat ni dia menyumbang harta bendanya untuk biaya perang Tabuk. Okey, cerita dia macam ni. Waktu mendengar sebaik je mereka mendengar serangan daripada pasukan Rom, Rasulullah dia menyeru kepada semua kabilah untuk bersiap untuk menghadapi pasukan musuh.
Okey, baginda meminta untuk orang yang golongan yang kaya, yang berharta untuk menyumbangkan harta mereka untuk persiapan tersebut. Lepas tu yang menyumbang tu adalah Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Okey. Diorang mereka ni dia menyumbang sebab keimanan mereka yang begitu mendalam dan cintakan jihad kepada Allah. Macam Uthman bin Affan, dia menyediakan 900 unta, 100 kuda dan 1000 dinar. Manakala Abdul Rahman bin Auf mendermakan 200 perak dan satu maksudnya 40 dirham. Selain itu juga Umar Al-Khattab pula menyumbangkan setengah hartanya dan Abu Bakar memberi semua hartanya. Okey, di sini Allah mendorong mereka, iaitu sahabat Nabi yang kaya, agar sentiasa menghulurkan tangannya untuk berjuang. Okey, surah Al-Baqarah ni juga merupakan satu penegasan. Allah tegaskan terhadap orang yang ikhlas bersedekah ni, dia tak akan rugi pun. Dia akan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Tak kisahlah balasan tu dari segi harta ataupun kesihatan ke ataupun lain-lain. Okey, daripada kaedah pengajaran bersumberkan Al-Quran ni, guru boleh menggunakan kaedah tilawah. Maksudnya kita akan tunjuk contohlah, kita akan tunjukkan slide kat depan. Kita akan memula, guru yang akan baca. Lepas tu guru meminta murid untuk membacakan ayat tersebut. Jika ada kesalahan, kita kena betulkanlah. Selepas itu pula, kita juga boleh untuk bersumberkan Al-Quran ni, kita boleh menggunakan kaedah kuliah ataupun khutbah ataupun pidato. Kita menggunakan ni bila part yang kita nak menghuraikan isi Al-Quran tu. Takkan kita nak suruh murid huraikan isi Al-Quran tu, sebab murid tak tahu, kita je yang mengetahui isi-isi tersebut. So kita lah yang kena, guru lah yang kena huraikan. Itulah yang dipanggil kaedah kuliah, khutbah ataupun pidato. Okey, dalam kaedah bersumberkan Al-Quran ni juga, kita boleh menggunakan kaedah soal jawab. Macam mana soal jawab tu? Contohlah bersedekah. Kita tanyalah budak, pernah tak awak bersedekah? Pernah tak awak menolong orang susah? Pernah tak awak, mak ayah awak berinfakkan ke jalan Allah? Tak kisahlah. Itu adalah kaedah bersoal jawab. Kiranya kita menggunakan kaedah yang menggunakan komunikasi dua hala. Kiranya tak bertumpukan pada sahaja murid, tetapi bertumpukan juga kepada guru. Okay, seterusnya bercerita. Bercerita pun kita boleh masukkan, sebab macam tadi saya ada selitkan macam kisah pasal perang Tabuk. Sahabat Nabi dia berinfak dia mendermakan harta diorang kepada untuk peperangan tu. Lepas tu selain tu juga kita boleh bercerita daripada pengalaman kita sendiri bersedekah, apa yang kita dapat kepada mereka, dan mereka pun boleh berkongsi pengalaman mereka bersedekah kepada gurunya. So kiranya berlakulah interaksi dua hala. Okey, itu saja. Saya serahkan kepada Hanis. Baiklah, seterusnya saya sambung untuk kaedah pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kaedah pengajaran Rasulullah SAW, pedagogi Rasulullah merujuk kepada kaedah pengajaran yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dalam menyampaikan sesuatu ilmu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Berkata Sulaiman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, maka demi bapa dan ibuku, sesungguhnya aku tidak pernah melihat guru yang terbaik cara pengajarannya, yakni Rasulullah SAW sebelum dan selepasnya. Daripada hadis ni kita boleh mengetahui bahawa pengajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ni adalah satu bentuk pedagogi yang sangat terbaik. Dan dalam Al-Quran juga ada merakamkan bahawa sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang terbaik. Seterusnya, kaedah pengajaran Rasulullah ada banyak. Seperti yang kita tahu, ada kuliah, halaqah, demonstrasi, hafalan dan soal jawab. Untuk hari ini saya akan membentangkan dua sahaja, iaitu kuliah dan soal jawab. Kaedah kuliah. Kaedah kuliah ialah Rasulullah SAW menggunakan kaedah kuliah ini ketika mana baginda diarahkan oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Yang mana ketika ini pada awalnya Rasulullah berdakwah secara sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Rasulullah telah meminta kaum Quraisy untuk berkumpul di Bukit Sofa
dan di situlah Rasulullah SAW berdakwah dalam bentuk kuliah yang ringkas. Okay, kat sini kita boleh highlightkan bahawa Nabi Rasulullah dia memberi kuliah dalam bentuk kuliah yang ringkas sahaja. Okay, seterusnya Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang terakhir di Lembah Uranah yang terletak di Gunung Arafah. Lazimnya Rasulullah SAW apabila menyampaikan kuliah atau syarahan umum, Baginda SAW tidak mengambil masa yang panjang dan hanya bercakap perkara agenda sahaja. Yang mana kalau kita boleh lihat kaedah kuliah Rasulullah ni tidak melirik-lirik. Dia padat dan ringkas. Okay, seterusnya kuliah adalah penyampaian yang berbentuk penerangan sesuatu isi pengajaran secara lisan oleh guru dalam kumpulan yang ramai. Pembelajaran kaedah ini bukan sahaja menampakkan lebih banyak pergantungan murid kepada guru, bahkan boleh mencetuskan perasaan hormat murid terhadap guru. Sebabnya dalam kaedah kuliah ni, guru ni dianggap seorang yang sangat berilmu. Okay, seterusnya guru perlulah mahir dalam merujuk dalil Al-Quran dan hadis apabila bercakap tentang sesuatu isu atau perkara. Contohnya guru hendak menyampaikan tentang pemaaf di dalam bilik darjah, okay, maka guru perlulah mendatangkan dalil Al-Quran ataupun hadis. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, kasihanlah kamu kepada orang lain maka kamu akan dikasihi. Dan raja-raja macam mana, bermaaflah kamu kepada orang lain supaya kamu juga mudah untuk dimaafkan. Macam itulah. Okay, seterusnya kaedah yang kedua ialah kaedah soal jawab. Okay, kaedah bersoal jawab diguna pakai oleh Rasulullah SAW ketika menyampaikan ilmu kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Okay, kaedah soal jawab juga digunakan oleh Rasulullah SAW. Ini kita dapat lihat pada satu hadis Nabi yang Nabi bersabda, Rasulullah SAW pernah bersabda, apakah pandangan kalian sekiranya terdapat sebatang anak sungai di pintu rumah salah seorang daripada kamu? Ia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali pada setiap hari. Apakah akan ada lagi daki yang tinggal? Maka sahabat menjawab, tidak akan ada kekotoran sedikit pun. Kemudian Nabi SAW membalas, demikianlah perumpamaan solat 5 waktu. Allah Subhanahu Taala akan menghapuskan segala dosa dengannya. Okay, jadi kalau kita tengok daripada hadis Nabi ni, kita dapat lihat bahawa Nabi menggunakan pendekatan soal jawab yang mana Nabi menimbulkan satu contoh kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun berfikir. Daripada persoalan Nabi, para sahabat berfikir, kemudian Nabi buat perumpamaan daripada situ. Macam itulah juga solat 5 waktu. Yang mana kalau kita solat 5 waktu, Allah SWT juga akan menghapuskan dosa kita. Okay, seterusnya dengan berdialog, Rasulullah dapat menarik perhatian pendengar dan mengajak sahabat agar menjawab setiap persoalan yang diberikan. Seterusnya dapat menggalakkan para sahabat memberikan idea yang bernas dan menjawab setiap persoalan. Sekiranya para sahabat tidak dapat menjawab persoalan yang diberikan, maka Rasulullah SAW akan memberikan jawapan yang mudah difahami dan berkesan kepada jiwa para pendengar. Okay, kat sini pun kita boleh tengok dalam hadis berkenaan dengan iman, Islam dan ihsan, yang mana ketika malaikat berjumpa dengan Nabi setelah malaikat menerangkan kepada Nabi apa dia iman, Islam dan ihsan, kemudian setelah baliknya malaikat, Nabi bertanya kepada para sahabat, kamu tahu ke tadi itu siapa? Macam tu. Jadi Nabi menimbulkan persoalan dan kemudian Nabi menjawab persoalan tersebut. Itu adalah malaikat. Okay, seterusnya untuk kaedah soal jawab juga. Kaedah soal jawab melibatkan interaksi antara guru dan murid, yang mana kaedah soal jawab ni melibatkan dua hala. Kalau kaedah kuliah tadi tu melibatkan sehala, kaedah soal jawab melibatkan dua hala. Okay, Sulaiman dengan Al-Ghazali menyatakan kaedah menyoal bukan sahaja untuk menilai kefahaman murid terhadap kandungan pengajaran, bahkan terdapat beberapa tujuan lain seperti dapat menggerakkan minda, membetulkan kesilapan murid, merentas kandungan pembelajaran, mengekalkan perhatian murid, menyelesaikan masalah dan mengaitkan dengan tajuk sebelumnya. Zawawi Ismail juga mengatakan kaedah yang melibatkan pelibatan murid ini juga berupaya membina rasa percaya dan yakin pada diri murid. Bila murid selalu ke hadapan, maka keyakinan murid akan bertambah. Seterusnya, antara kemahiran soal jawab yang boleh dipraktikkan oleh guru, yang pertama sekali ialah murid mengulang soalan dan guru menjawab.
Jadi kat sini kita dapat pengembangan idea oleh murid. Yang kedua, guru tidak menjawab soalan. Contohnya apabila murid bertanya, guru tak menjawab soalan tersebut. Tetapi bertanya soalan lain kepada murid yang bertanya. Ini adalah bertujuan untuk membuka minda. Yang ketiga, guru mengajukan soalan kepada murid yang dipula untuk daya saing. Seterusnya, guru memberikan jawapan lebih daripada yang disoal. Seterusnya, guru mengabaikan soalan yang bertujuan untuk mengenakan guru atau rakan-rakan lain. Kadang-kadang murid ni dia suka tanya soalan yang saja nak kenakan orang lain. Maka untuk soalan-soalan yang begini, guru perlulah mengabaikan. Okay, dan yang terakhir, guru melewatkan memberi jawapan kepada soalan yang diajukan sekiranya jawapan tidak pasti. Malah daripada bila kita melewatkan memberi jawapan ni juga, kita sebenarnya boleh menimbulkan persoalan. Okay, Sazana, kamu balik rumah, kamu cari apa yang kamu tanya tadi. Okay. Ini adalah rujukan daripada kami. Okay, itu saja. Okey, terima kasih kepada Akilah dan juga Hanis Sazana komentar tu tadi. Okey, Tania.